Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Fadil bin Zawawi, pelajar PJJ Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran Kumpulan NHSE 3. Yang saya hormati Ustazah Nur Damiah Husna binti Norsad serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah fahaman liberalisme dan kesannya terhadap golongan muda masa kini. Liberal ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud bebas, tidak terikat, progresif, reformis atau radikal. Ianya juga disebut sebagai suatu struktur pemikiran yang mencakupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuklah sosial, budaya, politik, pendidikan, ekonomi dan agama. Dari sudut politik, liberalisme adalah pemikiran berpusat pada individu yang dianggap sebagai memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk permasalahan persamaan yang dihormati, hak berekspresi dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi. Untuk pengetahuan semua, strategi Barat dalam memasarkan liberalisme ianya sentiasa berusaha untuk menghancurkan agama dan umat Islam. Pada 11 September 2001, hegemoni Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat telah merombak semula strategi serta dasar hubungan luar mereka, khususnya yang berkaitan dengan peperangan global menentang keganasan. Sesiapa yang tidak menyokong akan dianggap pengganas atau penyokong keganasan. Jadi untuk berjaya dalam agenda ini, Amerika Syarikat secara automatiknya perlu mendapatkan pertolongan dengan cara bekerjasama atau mengeksploitasi orang Islam yang berada di negara mereka sendiri. Mereka yang dipilih mestilah terdiri daripada individu atau organisasi yang mendukung agenda AS, berasaskan ciri-ciri yang telah ditetapkan, antaranya menyokong serta menerima hak asasi manusia, demokrasi Barat, kesamarataan gender, kebebasan beragama serta menolak autoriti tradisi. Selain itu juga, mereka ini berselindung di sebalik 4 bidang tujahan yang dikatakan menjadi fokus utama mereka, iaitu pembaharuan politik, reformasi ekonomi, reformasi pendidikan dan pemerkasaan wanita. Kumpulan sasaran mereka pula ialah golongan akademik dan intelektual, ulama atau tokoh muda, aktivis masyarakat, kumpulan atau NGO wanita dan wartawan serta media. Mereka ini membahagikan umat Islam kepada 4 golongan berdasarkan kepada bentuk pemikiran umat Islam, khususnya dari aspek kadar penerimaan dan atau penolakan mereka terhadap Barat yang dipromosikan oleh Amerika Syarikat, seperti hak asasi manusia, demokrasi liberal, perundangan, ekonomi dan sebagainya lagi. Seterusnya kita lihat perkembangan liberalisme di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, liberalisme ini sudah lama bertapak seawal kemunculan liberalisme di Barat. Agenda liberalisme didatangkan dengan pelbagai bentuk, antaranya melalui organisasi tertentu serta penubuhan Interfaith Commission iaitu IFC. Mereka ini menggunakan slogan dialog antara agama. Agenda ini telah dipelopori oleh Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism yang ditubuhkan pada tahun 1983. Kebanyakan tuntutan yang dikemukakan oleh orang bukan Islam iaitu menyamai dengan agenda liberalisme. Justru orang bukan Islam boleh mengambil manfaat daripada golongan Islam liberal ini, seolah-olah tuntutan mereka turut disokong oleh orang Islam itu sendiri.
dengan menonjolkan sokongan daripada golongan Islam liberal. Terkini mereka bergerak dalam jumlah dan kumpulan yang besar, malah beberapa tuntutan mereka dilihat telah mula membuahkan hasil. Dan seterusnya, kita lihat ancaman-ancaman liberalisme di Malaysia. Terdapat 9 ancaman, iaitu pertama, golongan liberal berusaha menghapuskan kedaulatan agama Islam dalam perlembagaan persekutuan. Yang kedua, golongan liberal berusaha menghapuskan mahkamah syariah atau undang-undang syariah. Yang ketiga, meruntuhkan autoriti ilmu dan para ulama. Yang keempat, memperjuangkan kebebasan berfikir dan bersuara secara mutlak, terutamanya melalui jalan hak asasi manusia. Yang kelima, mengadakan jaringan bersepadu dengan pelbagai pihak untuk menjayakan agenda liberalisme di Malaysia. Dan yang keenam, memberikan imej buruk terhadap institusi Islam. Yang ketujuh, menyebarkan idea liberalisme kepada golongan berpendidikan tinggi dan golongan atasan yang memegang jawatan tinggi. Ianya lebih mudah kerana orang yang memegang jawatan tinggi ini orang yang berpengaruh. Seterusnya, yang ke-8, menggunakan kuasa media secara besar-besaran, khususnya media online, bagi menyebarkan agenda liberalisme di Malaysia. Dan yang terakhir, menyamatarafkan semua agama. Okey, seterusnya ada beberapa cadangan bagi menangani liberalisme di Malaysia. Antaranya, menubuhkan jawatan kuasa atau unit khas yang bertindak mendepani ideologi serta isu-isu baru. Yang kedua, bekerjasama dengan badan atau agensi lain untuk memberi penjelasan dan pemahaman sebenar konsep liberalisme. Dan yang ketiga, menjalankan penyelidikan akademik yang sesuai, tepat dan strategik berhubung isu fahaman liberalisme di Malaysia. Yang keempat, mengadakan sesi penjelasan melalui taklimat, seminar, wacana, khutbah dan lain-lain mengenai liberalisme. Dan yang kelima, mewujudkan portal atau page khas bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh golongan liberalisme. Dan yang terakhir, membuat sebaran melalui media mainstream tentang bahaya golongan liberalisme agar seluruh umat Islam di Malaysia dalam keadaan selamat dan tidak terpengaruh oleh unsur liberalisme. Okey, seterusnya, langkah-langkah yang wajar diambil oleh golongan muda untuk mereka tidak terpengaruh dengan fahaman liberalisme ini adalah dengan menyemak dan rujuk kepada sumber-sumber yang sahih, mengenal pasti rakan media sosial mereka, elakkan daripada melayari laman web dan blog yang berunsur lucah, fitnah hasutan, skim cepat kaya dan ideologi keganasan. Dan seterusnya, jangan mudah terpedaya dengan tawaran atau maklumat daripada individu yang tidak dikenali yang menghubungi anda melalui email atau media sosial. Seterusnya, jangan klik pada email, pautan atau lampiran yang mencurigakan, iaitu orang yang tidak dikenali. Seharusnya padamkan email tersebut. Okey, dan yang seterusnya, laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku sebarang insiden jenayah cyber seperti penipuan internet atau agenda yang berkaitan penyebaran fahaman songsang. Peka dan dengan trend ancaman cyber terkini. Dan yang terakhir, peka, fahami dan waspada mengenai kesan-kesan negatif akibat penyalahgunaan internet. Setakat itu saja pembentangan saya pada hari ini. Saya akhiri taklimat saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.